Assalamualaikum semua. Seperti yang saya maklumkan dalam grup WhatsApp tadi, hari ini saya akan bagi pada awak semua satu kertas tugasan yang perlu awak selesaikan sebelum kelas kita tamat. Okey. Sebelum saya bagi kertas tugasan tu dekat awak, kita akan buat sedikit ulang kaji mengenai topik yang telah kita pelajari. Awak semua boleh rujuk kepada kertas penerangan yang saya dah bagi tadi dalam grup WhatsApp untuk memudahkan awak faham, okey? Okey. Kertas penerangan ini adalah berkaitan dengan tajuk Select Measuring Instrument atau memilih peralatan pengukuran. Okey, dalam topik ini terdapat beberapa subtopik yang akan saya sentuh. Antaranya adalah micrometer, vernier caliper dan vernier head gauge ataupun vernier tolok tinggi. Okey, bagi subtopik micrometer, awak tahu micrometer ini digunakan untuk mengukur bahan kerja yang bersaiz kecil dan mengukur dengan ukuran yang tepat. Terdapat beberapa jenis micrometer yang sering digunakan. Yang saya pernah bagi tahu sebelum ni ada 3, iaitu micrometer luar, micrometer dalam dan micrometer tolok dalam. Okey. Micrometer macam awak tengok dalam nota ni, dia bagi tahu boleh dibaca dalam dua kaedah, iaitu unit metrik dan unit imperial. Okey, gambar rajah dekat bawah ni menunjukkan jenis-jenis micrometer yang saya sebut tadi. Ada micrometer luar, micrometer dalam dan micrometer tolok dalam. Bacaannya biasanya dibaca dengan ukuran yang paling kecil, iaitu 1/1000 mm ataupun 0.01 mm. Seterusnya, terdapat 3 saiz micrometer yang biasa digunakan, iaitu micrometer bersaiz 0 hingga 25 mm, micrometer bersaiz 25 hingga 50 mm dan micrometer bersaiz 100 hingga 150 mm. Okey, selain daripada saiz berikut, bahan kerja yang besar-besar daripada yang saya sebut tadi tak boleh ukur guna micrometer, kena guna peralatan pengukuran yang lain yang bersesuaian dengan bahan kerja tersebut. Okey, seterusnya saya akan terangkan sedikit mengenai bahagian-bahagian yang terdapat dalam micrometer. Macam awak tengok dalam gambar ni, dia ada anvil face, spindle, lock nut, sleeve, thimble, frame dan ratchet. Okey, awak boleh baca huraian berkaitan dengan bahagian-bahagian yang terdapat dalam micrometer ni. Dekat dalam nota yang saya bagi ni, ada frame, ada anvil, spindle, thimble, sleeve, ratchet, lock nut. Okey, awak boleh baca dia punya huraian dia supaya awak lebih faham. Okey, saya nak tunjuk dekat sini. Okey, micrometer ni adalah untuk mengukur bahagian luar komponen atau bahan kerja. Okey, macam awak tengok ni, micrometer ni dia untuk mengukur bahan kerja yang bersaiz 0 hingga 25 mm sahaja. Okey, dia dah tulis dalam tu. So, hanya bahan kerja yang besar tu je yang awak boleh ukur. Lain pada tu awak tak boleh ukur. Awak kena guna yang micrometer bersaiz lain lah. Okey, seterusnya saya akan terangkan mengenai cara untuk membaca micrometer, iaitu kaedah penggunaan micrometer. Okey, yang macam saya bagi tahu tadi, micrometer ada 2 skala yang awak perlu tahu, iaitu yang pertama adalah skala utama yang dekat sini, dan yang kedua adalah skala vernier yang dekat sini. Okey, dalam nota ni dia tulis bacaan laras. Bacaan laras tu adalah bacaan untuk skala utama, manakala bacaan pidal adalah untuk bacaan bagi skala vernier. Okey, macam yang awak tengok dalam gambar ni, bagi skala utama, nilai dia yang bahagian atas kita perlu ambil tahu mula-mula, ini yang atas ni. Okey, awak akan nampak bacaan dia 12 mm. So, awak tulis dekat bacaan laras yang atas dia 12 mm. Yang sini 12 mm. So, lepas tu awak kena tengok bahagian bawah dia. Okey, awak ada nampak satu sengatan sebelum dia dekat nak baca skala vernier dia kan? Yang dekat sini ni ada satu sengatan. So, sengatan tu mewakili pada 0.5 mm. So, dekat bacaan laras dekat sini awak tulis 0.5 mm untuk bacaan yang bawah dia. Okey, seterusnya untuk skala vernier, awak kena tengok dekat bahagian skala vernier yang dekat sini. Okey, awak kena perhatikan nilai yang sebaris dengan skala utama. Okey, dekat sini kita boleh tengok kalau nombor 15 dia berada bawah pada
garisan skala utama kan. So dekat atas dia merupakan nilai yang perlu kita ambil iaitu 16. Okey, sebab dia selari kan. So nilai 16 tu, 16 awak kena darab dengan 0.01. So untuk dapatkan bacaan dia, jawapan dia adalah 0.16. So dekat bacaan bidal ni awak boleh tulis 0.16. 0.16. Jadi awak kena tambah ketiga-tiga bacaan ni, awak akan dapat nilai sebenar iaitu 12.66 mm. So itulah cara untuk awak baca micrometer. Okey. Yang ni saya dah bagi latihan, saya dah terang. Yang ni cuma ulang kaji, tapi jika ada apa-apa yang awak tak faham, awak boleh bagi tahu saya, awak boleh tanya saya secara terus. Okey, seterusnya melaras ralat sifar. Okey, melaras ralat sifar ni saya dah pernah tunjuk dekat awak dan saya pernah bagi awak cuba untuk buat laras ralat sifar ni. Seperti yang awak tahu, untuk melaras ralat sifar ni awak kena guna satu alat macam yang berbentuk C, itu kita panggil C wrench, ataupun spanner khas berbentuk C. Okey, dia digunakan untuk putar nut mengikut arah jam sehingga skru micrometer tidak lagi longgar. Okey, dia untuk mengetatkan micrometer tu lah supaya tak ada ralat yang ada dekat micrometer tu. Okey, saya nak bagi tahu dekat awak sekarang ni adalah punca-punca kenapa terjadinya ralat sifar pada micrometer. Okey, antaranya adalah micrometer tidak digunakan dengan cara yang betul, yang pertama. Dan yang kedua, micrometer tidak dijaga dan diselenggara dengan baik. Yang ketiga, permukaan muka ukuran andas dan spindle menjadi haus. Dan yang terakhir, disebabkan oleh berlaku kerenggangan atau kelonggaran pada skru spindle. Oleh itu, bacaan pada micrometer tidak tepat. Okey, perkara-perkara yang harus awak semua perhatikan apabila menggunakan micrometer, awak kena pastikan permukaan pada micrometer, anvil dia semua bersih, tak ada habuk ataupun habuk besi, minyak, semua awak kena lap dulu sebelum awak guna. Lepas tu awak kena perhatikan kedudukan ralat sifar pada skala laras dan bidal supaya tidak terdapat ralat. Kalau ada ralat, awak kena laras dulu baru awak boleh guna, dan awak kena gerakkan spindle perlahan-lahan untuk tidak bagi tekanan kepada micrometer. So awak akan dapat nilai yang tepat. Okey, untuk penjagaan micrometer, awak kena pastikan awak jangan jatuhkan micrometer. Awak tak boleh campur adukkan micrometer dengan alat-alat yang lain, dan awak tak boleh mengukur benda kerja yang sedang berputar. Maksudnya benda yang ada kat mesin tengah bergerak, awak tak boleh ukur pakai micrometer sebab satunya ia membahayakan. Okey, dan awak perlu bersihkan micrometer sebelum atau sesudah digunakan, sebelum simpan micrometer tersebut. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada vernier caliper. Okey, macam yang awak selalu guna dekat bengkel waktu amali, vernier caliper yang awak selalu guna adalah vernier caliper yang biasa. Dan dia ada pelbagai jenis lagi vernier caliper, antaranya adalah yang gambar first ni, vernier caliper yang selalu awak guna dalam kelas atau amali. Angkut dial ni saya pernah tunjuk dekat awak. Dan yang ketiga adalah angkut digital. Angkut digital ni dia sering digunakan dekat industri sebab dia cepat dan nilai dia tepat. So mempercepatkan proses pekerjaan. Okey. Seterusnya adalah penggunaan angkut vernier. Okey, awak semua tahu kan angkut vernier untuk apa? So angkut vernier boleh mengukur diameter luar sesuatu bahan, dia boleh mengukur diameter dalam sesuatu bahan, dan dia boleh mengukur kedalaman sesuatu bahan. Okey, macam yang gambar ni tunjuk. Okay. Seterusnya saya akan terang mengenai bahagian angkut vernier. Okey, bahagian angkut vernier awak semua boleh tengoklah dalam gambar rajah ni. Dia ada rahang dalam untuk mengukur diameter dalam, dia ada rahang luar untuk mengukur diameter luar. Pengunci nut dia untuk awak senang nak baca nilai ukuran dia nanti.
dia ada unit, imperial dan unit metrik. Lepas tu dia kena baca dia, kena guna skala utama dan skala vernier sama macam micrometer, dan dia ada bilah untuk mengukur kedalaman sesuatu bahan. Okey, dekat bawah ni dia huraian mengenai bahagian yang terdapat pada angkut vernier lah. Badan, plate vernier, rahang. Okey, awak boleh baca. Rusuk apa semua ni. Okey, seterusnya saya akan masuk pada prinsip skala vernier. Okey, prinsip skala vernier ni kita boleh baca tanpa mengagak-agak sekiranya ukuran terletak di antara dua tanda sengatan. Okey, oleh itu skala vernier harus ada dua skala. Macam saya beritahu tadi, dia ada skala utama dan skala vernier. Dia ada setiap sengatan dibuat lebih besar daripada skala vernier, dan perbezaan antara skala utama dan skala vernier merupakan bacaan yang kecil yang boleh dibuat. Okey, awak boleh tengok kat gambar pada slide seterusnya, muka surat seterusnya. Okey, dia ada tunjuk ni, gambar ni. Skala vernier adalah nilai kecil yang kat atas tu, dan skala utama adalah nilai yang dekat bawah. Yang nilai yang besar sengatan dia. Okey. Untuk angkut vernier, macam saya bagi tahu, dia ada ukuran imperial dan ukuran metrik. Ukuran imperial, skala utama dia satu sengatan sama dengan 0.025 mm. Manakala ukuran metrik, skala utama dia satu sengatan 1 mm. So, kita akan selalu guna ukuran metrik sebab dia lebih besar dan senang untuk kita baca. Okey, prinsip membaca ukuran bagi kaedah bacaan angkut vernier ni awak boleh baca. Saya terangkan cara nak baca mengikut gambar rajah ni lah. Okey, cara bacaan angkut vernier macam yang kita tahu, mula-mula kita kena ambil nilai bacaan pada skala utama. Ini skala utama dan yang bawah ini adalah skala vernier. Okey, so nilai bacaan bagi skala utama yang seperti kita dapat, awak tengok ini kosong dia berada pada nilai 13. Nilai 13. Manakala bagi skala vernier yang dekat bawah ni, awak kena tengok nilai mana yang selari dengan skala utama. So, kat sini awak boleh tengok 41 nilai yang sama dengan skala utama. So, 41 tu awak kena darab dengan 0.02 seperti yang saya bagi tahu tadi untuk dapat nilai skala vernier dia. Jadi, nilai skala utama dan skala vernier awak perlu tambah dan awak akan dapat jawapan yang tepat untuk bacaan vernier. Okey. Itu adalah salah satu contoh bacaan vernier. Kalau ada yang tak faham lagi, nanti saya akan terangkan. Kalau tak faham boleh tanya dalam grup nanti. Okey. Vernier pun dia ada ralat sifar juga. Okey, dekat sini saya akan terangkan sikit ralat sifar bagi angkut vernier. Okey, yang pertama, ralat sifar angkut vernier ditentukan dengan merapatkan kedua-dua rahangnya, dan ralat sifar mesti dihapuskan bagi bacaan yang diperolehi. Maksud dia sebelum awak nak ukur satu bahan, awak kena rapatkan dulu rahang dia untuk tengok dia ada ralat sifar atau tak. Okey, kalau dia ada ralat sifar, awak kena ambil tahu cara nak bacanya. Okey, dekat sini dia bagi bacaan sebenar sama dengan bacaan angkut vernier tolak ralat sifar. So, untuk dapat bacaan yang sebenar, awak kena ambil angkut vernier tu ukur pada bahan, dan jika ada ralat, awak kena ambil bacaan angkut vernier tolak ralat sifar yang ada, baru awak akan dapat nilai sebenar. Okey, dia ada contoh kejap. Contoh dia dekat muka surat sebelah. Okey, kita tengok kat atas ni. Okey, dekat atas ni awak boleh tengok kalau gambar rajah 15 tu ralat sifar dia adalah 0.02. Kenapa 0.02? Sebabnya awak tengok kosong yang dekat skala vernier ni berada ke dalam. Dia kedudukan dia ke dalam daripada skala utama. Okey, kalau berada di dalam daripada skala utama, awak tengok
nilai yang selari dengan skala utama adalah 2. Okey, sekejap tak nampak. Okey, 2. So, dia punya ralat sifar adalah 0.02 cm. So, contoh kalau awak dapat nilai bacaan dekat vernier tadi adalah 13. So, awak kena tolak dengan 0.02. So, awak akan dapat bacaan sebenar. Okey, begitu juga yang kat bawah ni awak boleh tengok nilai kosong dekat skala vernier dia berada di luar kosong. Dia berada di luar kosong. So, jadi dia punya bacaan dia akan menjadi negatif. Ralat sifar dia akan jadi negatif 0.03. Jadi, bacaan sebenar dia awak kena tolak dengan negatif 0.03 baru awak akan dapat bacaan sebenar. Okey, macam itulah cara untuk baca vernier jika ada ralat sifar. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada mikrometer tolok tinggi. Bukan mikrometer, maaf. Tolok tinggi vernier. Okey, tolok tinggi vernier ni sama je kegunaan dia macam vernier caliper, cuma dia tak boleh nak kita bawa ke mana-mana sebab dia tinggi dan dia perlu mengukur bahan kerja pada permukaan yang rata. Okey. Bahagian-bahagian pada tolok tinggi vernier pun sama je. Dia ada badan, dia ada kekasut, tapak dia. So, boleh bacalah huraian dia. Penggaris untuk menanda, nut pelaras, nut pengunci. Okay, semua ni macam dalam gambar ni. Dia bagi tahu mana satu nut pengunci apa semua. Okay, seterusnya cara penggunaan dia awak boleh tengok dekat sini. Mula-mula awak laraskan tolok tinggi mengikut ketinggian yang diingini. Lepas tu awak tanda menggunakan penggaris tolok tinggi. So, awak akan dapat nilai bacaan dia. Lepas tu cara nak baca dia sama je. Dia ada skala utama dan skala vernier juga. Sama je, cuma skala dia berbentuk memanjang, bukan macam vernier. Okay. Cuma bagi vernier tolok tinggi ni, masalah penggunaannya adalah bacaan yang dikendaki hendaklah tepat, mata hendaklah selari dengan tolok tinggi vernier. Okay, macam gambar rajah dekat atas tu lah. Awak tak boleh tengok daripada tepi, menyerong, awak kena tengok straight, tepat. Okay, lepas tu yang terakhir saya akan sentuh adalah mengenai storage handling ataupun penyimpanan peralatan pengukuran selepas awak guna. Okay. Untuk penyimpanan peralatan pengukuran ni, awak kena simpan instrumen di persekitaran yang sesuai. Maksudnya awak kena simpan dekat tempat yang sesuai lah. Awak tak boleh simpan instrumen ataupun peralatan tu dekat tempat yang menyebabkan ia bergeser ataupun dia berlanggar satu sama lain, ataupun awak tak boleh tindih-tindihkan bahan peralatan pengukuran tu untuk mengelakkan berlaku ralat-ralat yang saya sebut tadi. Okey. Dan awak tak boleh simpan di tempat yang bergetar untuk mengelakkan berlaku alat tersebut jatuh ataupun rosak. Okey, so awak tak boleh simpan dekat tempat yang bergerak-gerak, bergetar. Okey, saya rasa setakat ni saja ulang kaji kita hari ini. Okey, lepas ni saya akan edarkan dekat awak kertas tugasan dan awak kena jawab. Okey, kertas tugasan tersebut awak kena hantar soft copy pada saya sebelum kelas kita tamat, dan hard copy akan hantar waktu sesi persekolahan kita dibuka. Okey. Dekat belakang kertas penerangan ni ada tugasan. Okey, yang ni awak boleh buat dan hantar selepas sekolah dibuka nanti. Yang kertas tugasan kena hantar sebelum kelas kita tamat. Okey, kalau ada apa-apa yang awak tak faham, awak boleh tanya saya
dan nanti saya akan bagi respon yang secepatnya dah dalam grup WhatsApp kita. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih.